Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 September bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Lelaki larikan rantai emas bernilai RM30,000. Juga hapuskan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB. Seorang lelaki bertindak melarikan seutas gelang emas bernilai RM30,000 dari sebuah kedai emas di Jalan Putra, Alur Star, Kedah. Namun tidak sampai 1 jam dari kejadian tersebut, suspek berjaya ditahan dengan bantuan orang awam. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata kejadian jam 5 petang 22 September itu berjaya dirakam kamera litar tertutup CCTV di premis terbabit. Rakaman menunjukkan suspek datang dan berpura-pura sebagai pelanggan dan meminta melihat rantai tangan emas seberat 99.34 gram. Beliau berkata suspek kemudian bertindak melarikan gelang tangan emas terbabit dengan menaiki kereta jenis Volkswagen MK7. Jurujual kedai emas itu yang menyedari tindakan suspek segera mengejar suspek sebelum menghubungi pihak polis. Ahmad Syukri berkata orang awam yang menyedari kejadian tersebut membantu mengejar dan berjaya menahan suspek di lampu isyarat Tambang Badak kira-kira 3 km dari premis terbabit. Malangnya bagi suspek, beliau tersangkut di dalam kesesakan jalan raya di persimpangan lampu isyarat Tambang Badak. Jadi di situ orang ramai yang membantu dalam drama kita mengejar ini dapat menahan suspek di situ dan diserahkan kepada pihak polis. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis meraikan anak yatim di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star hari ini. Katanya suspek berusia 21 tahun itu ditahan anggota dari Cawangan Pencegahan Jenayah CPJ Balai Polis Alur Star dan dibawa ke IPD Kota Star. Polis turut merampas sebuah kereta yang dipercayai disewa suspek untuk tujuan merompak. Katanya suspek direman 4 hari sehingga 26 September ini untuk membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilanda banjir akibat hujan lebat sejak awal pagi tadi. Bayan Lepas, Bayan Baru serta Bukit Jambul antara lokasi terjejas. Malah beberapa laluan utama di Pulau Pinang turut ditenggelami air. Memetik laporan media tempatan, tiada pusat pemindahan sementara PPS yang terpaksa dibuka akibat banjir tersebut. Hujan lebat sejak 5 pagi hingga 9 pagi itu turut menyebabkan beberapa kampung dilanda banjir kilat, antaranya Kampung Masjid, Kampung Manggis, Kampung Perlis, Kampung Binjai dan Kampung Seronok. Difahamkan paras air di beberapa kawasan mula naik selepas subuh dan ia meningkat dengan cepat. Ahli Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas Azrul Mahathir Aziz berkata pihaknya telah menggerakkan bantuan ke kawasan terlibat bagi membantu mangsa yang terjejas. Di Kampung Binjai, kira-kira 30 rumah dilapor terkesan akibat banjir pagi tadi. Menurut penduduk, kampung tersebut kerap dilanda banjir sekiranya hujan lebat berterusan kerana berada di kawasan tanah rendah. Dalam pada itu, mereka juga mengharapkan pihak berkuasa perlu sentiasa memastikan longkang dan parit dibersihkan agar tidak tersumbat bagi mengurangkan risiko banjir. Kepercayaan pendeposit terhadap Lembaga Tabung Haji TH semakin mengukuh selepas lebih 200,000 akaun baharu telah dibuka, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan pendeposit TH mencapai 8.6 juta orang. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari dalam satu kenyataan berkata kejayaan tersebut diperoleh hasil usaha keras kerajaan membetulkan persepsi terhadap TH serta memastikan agensi tersebut kekal relevan untuk mengurus wang pendeposit. Setakat 31 Julai 2022, TH memperoleh jumlah deposit sebanyak RM88.08 bilion, tertinggi sejak 59 tahun agensi tersebut beroperasi. Jumlah itu menjadikan TH telah meraih pendapatan sebanyak RM1.47 bilion pada separuh pertama tahun ini dengan keuntungan bersih sebanyak RM1.03 bilion selepas ditolak peruntukan zakat.
Jelasnya kejayaan tersebut datang bersama pelbagai pelan tindakan yang diambil bagi mengembalikan kepercayaan pendeposit TH, termasuk meneliti semua jenis transaksi, pelaburan serta perancangan yang telah atau sedang dilakukan untuk dinilai semula. Selain itu, pihaknya juga telah berusaha untuk mengekalkan dan memulihkan potensi aset-aset sedia ada untuk dimanfaatkan. Usaha tersebut telah membuahkan hasil setelah TH mencatat keuntungan seperti pelaburan pendapatan tetap sebanyak RM966.34 juta, pelaburan saham RM224.62 juta, pelaburan harta tanah RM213.66 juta dan pendapatan-pendapatan lain sebanyak RM66.07 juta. Tegas beliau, keyakinan dan kepercayaan ini akan sentiasa dijunjung bagi memastikan TH mencapai hasratnya untuk membantu umat Islam menunaikan rukun Islam kelima serta kekal relevan sebagai sebuah institusi untuk membantu umat Islam. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu dihapuskan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berucap pada Perhimpunan Agung PBB ke-77 di New York pagi tadi berkata kuasa veto tersebut sering disalahguna dan menjadi penyumbang beberapa konflik dan krisis di dunia tidak dapat diselesaikan. Masalah yang paling besar di PBB adalah Majlis Keselamatan. Kuasa veto seringkali disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip asas demokrasi. Ini menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil tetap majlis tersebut. Selaras dengan prinsip satu negara, satu undi, sekarang adalah masanya kuasa veto dihapuskan. Sebagai organisasi yang membawa semangat dan lambang demokrasi kepada dunia, PBB perlu kembali kepada landasan penubuhannya. Tambah beliau, konflik dan krisis yang berlaku di dunia ini termasuk di Ukraine, Palestin dan Myanmar tidak dapat diselesaikan akibat kepincangan sistem tadbir urus global dan PBB. Datuk Seri Ismail Sabri yang mencipta sejarah sebagai pemimpin tertinggi Malaysia pertama berucap menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya pada perhimpunan itu turut berkata konflik antara negara yang gagal diselesaikan akan memberi kesan negatif kepada seluruh dunia seperti kekurangan zat dan sumber makanan. Malaysia kecewa dengan pendudukan secara kejam oleh Israel yang berlarutan sejak sekian lama. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keadaan yang masih gagal diselesaikan itu menyebabkan rakyat Palestin terus hidup dalam belenggu dasar-dasar diskriminasi Israel. Justru Malaysia berpandangan kuasa-kuasa besar perlu bersikap jujur dalam menyelesaikan isu kekejaman yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Pendirian tegas itu harus diambil oleh PBB bagi memastikan krisis yang telah berlarutan di bumi Palestin sejak sekian lama dapat diselesaikan dengan segera. Apa yang berlaku hari ini, kebanyakan negara begitu cepat bertindak dalam kes yang berlaku di Ukraine. Malaysia mahu tindakan yang sama harus diambil bagi menyelesaikan isu di Palestin. Israel perlu berhenti menjadi sebuah entiti apartheid. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-77 di New York pagi tadi. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, penempatan haram Israel yang semakin berleluasa juga bertentangan dengan undang-undang antarabangsa termasuk Resolusi 2334 Majlis Keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Palestin Mahmud Abbas yang kedua-duanya berada di New York sempena Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA mengadakan pertemuan dua hala awal pagi tadi. Dalam pertemuan kira-kira 30 minit itu, 4 memorandum persefahaman MOU dimeterai antara kedua-dua negara mengenai penubuhan mesyuarat jawatan kuasa bersama
kerjasama dalam bidang kesihatan, pelancongan dan hal ehwal Islam. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengulangi pendirian Malaysia sejak sekian lama, iaitu tidak sama sekali menyokong Israel. Tambahnya, Malaysia turut menyokong proses perdamaian Israel dan Palestin serta penamatan pendudukan Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Selain itu, katanya Malaysia mengalu-alukan rakyat Palestin untuk menyambung pelajaran di Malaysia dalam bidang-bidang penting yang dapat membantu pembangunan semula Palestin. Beri peluang, jangan pandang rendah. Jam cawangan Subang Bestari buat pertama kalinya memperkenalkan kad kesetiaan. Pemilik bersama klinik tersebut, Dr. Syazwan Muhammad Zaini berkata, kad tersebut diperkenalkan sebagai satu inisiatif untuk membantu masyarakat setempat mendapatkan rawatan kesihatan selain simbolik penghargaan buat pelanggan mereka. Kad yang diinisiatifkan ini adalah sebagai kita panggil loyalty card, salah satu penghargaan kepada penduduk setempat yang ingin mendapatkan rawatan dengan konsultasi secara percuma. Melalui loyalty card ni selama tempoh setahun. Tak kira siang, malam, sepanjang masa selama setahun secara percuma dengan loyalty card ini. Jelasnya buat masa ini kad kesetiaan tersebut hanya diperkenalkan di cawangan Subang Bestari sahaja. Namun mereka juga di dalam perancangan untuk turut memperkenalkan penggunaan kad kesetiaan berkenaan di lebih 6 cawangan mereka di seluruh Malaysia. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian kad kesetiaan tersebut yang dirasmikan oleh bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri di Subang pagi tadi sempena hari terbuka klinik Syifa 24 jam. Alhamdulillah, berdasarkan kepada apa yang dibentangkan kepada kami tadi, jelas menunjukkan kepada kita bahawa usaha-usaha seperti ini seolah-olah kita telah menampung sejuzuk daripada keperluan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana kita faham masyarakat kita cukup ramai sekarang yang melebihi 32 juta, sudah barang tentu dengan adanya klinik Syifa dan beberapa klinik swasta yang lain, dia boleh mengurangkan kesesakan di hospital-hospital kerajaan. Tambahnya, inisiatif yang dilakukan oleh klinik Syifa 24 jam di Subang Bestari itu perlu dicontohi oleh klinik swasta lain dalam membantu masyarakat yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Hari terbuka klinik Syifa 24 jam di Subang Bestari berlangsung dari jam 8 pagi sehingga 4 petang tadi. Majlis tersebut dihadiri lebih 500 pengunjung dengan pelbagai aktiviti disediakan termasuk pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada 100 orang pengunjung terawal. Jangan pandang rendah pada kami, beri kami peluang. Itu luahan Rohana Abdullah, 49 tahun, orang kelainan upaya OKU sejak lahir yang turut menghidap penyakit urat saraf yang serius sejak setahun lalu. Luahan itu dikongsikan Rohana kerana dia merasakan masih ada segelintir pihak yang memandang rendah kepada golongan ini dalam mencari rezeki yang halal, tidak kira dalam sektor perniagaan mahupun pekerjaan. Wartawan Kariza Faisal yang ke Pulau Pangkur bersama kru Hijrah Prihatin ada butirannya. Rohana dan suaminya Abdul Razak, 49 tahun, antara penduduk Pulau Pangkur yang masih berusaha keras untuk menstabilkan pendapatan dek terkesan dengan pandemik COVID-19 sebelum ini. Katanya, meskipun negara telah berada dalam fasa peralihan endemik, pelbagai sektor telah dibuka dan aktiviti pelancongan telah kembali aktif, namun dengan hanya berniaga cendera hati, mereka belum mampu untuk berasa selesa dan senang dengan pendapatan yang sekadar cukup makan. Adakala dia terkilan dengan pandangan dan tingkah laku segelintir masyarakat yang tidak mahu membeli apa yang dijual oleh mereka. Malah sebelum ini katanya amat sukar untuk dia dan suami berurusan untuk mendapatkan kedai untuk berniaga. Kadang-kadang puan tengok ada OKU niaga air di tepi jalan. Kadang-kadang orang tak nak pun beli. Cubalah berilah kami peluang.
amal jariah puan beli air RM1 untuk kami ini adalah sedekah jariah di alam akhirat. Untuk pengetahuan, kedai ini kami dapat 1 hari bulan 9. Sepatutnya kami dapat kedai ini 3 tahun yang lepas. Untuk pengetahuan juga, masyarakat, suami saya pergi balik menjaga tepi jalan. Masyarakat tak pandang, cuba pandang. Kenapa kami tak berhak ke minta kedai, kami tak boleh ke menjaga. Kami pun usaha takkan kami nak tengok orang macam kami ni nak minta sedekah di tepi jalan. Cubalah fikirkan. Jelasnya, keadaan menjadi lebih sukar apabila dia disahkan menghidap penyakit urat saraf yang serius. Kesannya menyukarkan dia untuk bergerak, menguruskan kerja-kerja rumah dan membantu suami mencari rezeki. Dia yang tidak memiliki cahaya mata tetap bersyukur kerana dikurniakan pasangan yang bertanggungjawab dan penyabar meskipun berdepan kelainan upaya yang sama sejak lahir. Untuk pengetahuan, saya ni boleh buat semua kerja. Saya tukang jahit, saya boleh masak, semua kerja. Sekarang saya tak boleh buat semua. Tapi apa yang kalau saya tak boleh buat pun, saya bersyukur. Semua ini kehendak Allah. Mungkin Allah menguji saya, menguji kesabaran saya dengan suami saya setiap sakit ini. Tapi saya berdoa kepada Allah, semoga Allah akan sembuhkan sakit saya ini. Bagi membantu meringankan beban Rohana dan suami, kru Hijrah Prihatin bersama rakan strategik hadir menyantuni pasangan tersebut. Kata mereka, keprihatinan terhadap nasib dan ujian mereka amat dihargai. Laporan Khadijah Faisal dari Pulau Pangkor, Perak untuk Berita Al-Hijrah. Lebih 150 pemilik basikal klasik berkumpul di Rembau, Negeri Sembilan pagi tadi. Perhimpunan Anjuran Kelab Basikal Tua Rembau itu disertai peserta berusia 12 hingga 73 tahun yang hadir dari seluruh pelosok tanah air. Menurut pengerusi Kelab Basikal Tua Rembau, Abdul Latif Alias, pihaknya merancang pertemuan itu sempena sambutan Hari Malaysia baru-baru ini selain usaha mengeratkan silaturahim antara pemilik basikal klasik. Sempena sambutan Hari Malaysia dan ianya bertujuan selain daripada kita menyambut Hari Malaysia, kita kumpulkan rakan-rakan kita pemilik ataupun peminat basikal klasik daripada seluruh negara. Kita dapat berkumpul di sini untuk mengeratkan tali silaturahim di antara kita peminat-peminat basikal klasik. Bagi memeriahkan lagi suasana perhimpunan, peserta turut mengenakan busana tradisi yang sekaligus menimbulkan nostalgia silam. Perhimpunan tersebut bukan sahaja memberikan rasa teruja kepada peserta, tetapi juga orang ramai yang melihat konvoi basikal klasik. Bagi Baharin Syari dari Ulu Kinta Ipoh, minatnya terhadap barangan klasik mendorong beliau mengumpul hampir 60 buah basikal klasik sebagai koleksinya. Dulu masa saya muda pun saya suka main basikal, mountain bike, sana sini. Lepas itu bila ada persuiannya kita main basikal klasik pula. Basikal klasik saya pun boleh banyak jugalah saya simpan koleksi 60 biji. Boleh digunakan untuk kawan-kawan macam ni lah. Kalau kawan-kawan datang daripada mana-mana pun tak payah datang buat basikal. Kalau setakat nak berjalan-jalan makan angin untuk mengelilingi Ipoh, saya akan sediakan basikal. Tapi kalau ada pertandingan macam ni, masing-masing nak tunjukkan basikal masing-masing. Perhimpunan seperti hari ini juga merupakan medan pemilik basikal klasik bertukar pengalaman dan berkongsi cerita mengenai hobi mereka. Bila saya berkhidmat dalam kerajaan, saya cuba cari satu basikal lah yang agak baik lah. Akhirnya saya jumpa satu basikal ala-ala tentera lah. Basikal tu jenama Maceri, keluaran tahun 1943. Jadi sehingga sekarang saya simpan basikal tu lah. Jadi saya mula mengayuh, saya berkayuh di Seremban, ikutkan kawan lah. Saya masuk kelab basikal Tua Seremban lah. Lepas tu saya mengikut kelab berkayuh di seluruh Malaysia lah, termasuk di Terengganu, Pulau Pinang, Muar, Seremban, Pulau Pinang dan saya pernah berkayuh ke Surabaya, Indonesia pada tahun 2018. Berbagai basikal klasik digunakan peserta, antaranya Rally, Hercules, Raj, BSA, Philips, Chopper, Triumph, Royal Enfield dan Sunbeam yang dibuat antara tahun 1930 hingga 1970.
Biaya Usahawan 2022 menyediakan pinjaman sehingga 31.6 juta ringgit kepada usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bagi mengembangkan perniagaan mereka. Program anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP itu juga bertujuan memberi pendedahan terhadap akses kepada peluang pembiayaan untuk PMKS yang berpotensi. Biaya Usahawan 2022 turut melibatkan sub-program iaitu Program Intervensi Peluang Kedua kepada Usahawan yang dirangka untuk membantu usahawan PMKS yang berdepan masalah pengurusan kewangan yang serius dan berisiko untuk muflis. Antara rakan strategik KUSKOP bagi penganjuran biaya usahawan 2022 termasuklah Bank Negara Malaysia BNM, Suruhanjaya Security Malaysia SC, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK serta Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, kementeriannya sentiasa komited dalam memastikan ekosistem keusahawanan di Malaysia sentiasa kondusif dan memudah cara operasi perniagaan di pelbagai peringkat. Potensi pembayaran ini hendaklah disegerakan kerana kita sedia maklum bahawa dalam permohonan pembiayaan pertama kena cek borang, lepas itu nak kena lulus pula oleh jawatan kuasa ataupun oleh bot-bot tertentu. Dah lulus, bawa pula kepada bahagian perundangan, nak sign agreement lah, bagai-bagai. Jadi sebab itu saya telah minta supaya kita kena permudahkan. Dan selain pada skim tadi, seperti yang saya nyatakan tadi, kita juga mesti memberikan keutamaan juga kepada usahawan yang terbukti telah mulakan berniaga dengan modal mereka sendiri. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Perasmian Penutupan Program Biaya Usahawan 2022 di Kuala Lumpur Convention Centre. Turut hadir Ketua Setiausaha KUSKOP, Datuk Suryani Datuk Ahmad. Israel bukan lagi rakan kongsi Palestin. Temu lagi. Israel sengaja memusnahkan penyelesaian dua negara. Itu tegas Presiden Palestin Mahmud Abbas ketika berucap pada Perbahasan Agung Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menurut Abbas, Israel jelas mengabaikan resolusi undang-undang antarabangsa dan memutuskan enggan menjadi rakan kongsi Palestin dalam proses damai. Ini jelas membuktikan Israel tidak percaya kepada keamanan, sebaliknya hanya percaya kepada mengenakan status quo menerusi kekerasan dan pencerobohan. Jelas Abbas, Palestin tidak mahu menjadi satu-satunya pihak yang masih menghormati perjanjian yang telah ditandatanganinya dengan Israel pada 1993. Kesepakatan itu jelasnya tidak lagi sah kerana pencabulan berterusan Israel. Tambah beliau adalah menjadi hak dan kewajipan Palestin mencari kaedah lain bagi mendapatkan semula hak mereka mencapai keamanan yang dibina atas nama keadilan. Ia termasuk pelaksanaan resolusi yang diterima pakai kepimpinan mereka, khususnya Parlimen Palestin. Baik, susulan insiden bot karam membabitkan warga Cina di pesisir pantai Sihanoukville, Kemboja. Pihak berkuasa Kemboja masih mencari 10 mangsa yang masih hilang dalam tragedi itu. Menurut pentadbir wilayah Priah Sihanouk, setakat ini angka kematian meningkat kepada 3 nyawa. Sehingga kini usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan pasukan penyelamat Kemboja. Terdapat laporan bahawa pihak berkuasa Vietnam menyelamatkan 9 orang mangsa di luar Pulau Phu Quoc, Vietnam. Hari ini Duta Besar China Wang Wentian dan Gubernur wilayah Priah Sihanouk Coach Chambrion melawat sebahagian daripada 21 mangsa terselamat yang ditemui penyelamat Kemboja. Dalam kejadian Khamis lalu, sebuah bot yang membawa 41 warga Cina karam dalam perjalanan ke Sihanoukville yang popular sebagai destinasi pelancongan dan perjudian. Setakat ini punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Manakala di Sydney, Australia, seorang kanak-kanak lelaki 5 tahun maut selepas kenderaan yang dinaikinya dihanyutkan banjir. Mayat mangsa ditemui pihak polis setelah semalaman pencarian dilakukan. Menurut laporan media tempatan 7 News Sydney, ketika kejadian, kanak-kanak lelaki itu sedang menaiki kenderaan yang dinaikinya bersama 4 yang lain di bandar Tullamore.
Empat mangsa itu membabitkan masing-masing seorang lelaki berusia 37 tahun, wanita berusia 28 tahun, kanak-kanak lelaki dan perempuan. 3 daripada mereka berjaya melepaskan diri daripada kenderaan yang hanyut itu sebelum berpaut pada sebatang pokok sehingga bantuan tiba. Kanak-kanak lelaki itu bagaimanapun terperangkap di dalam kereta sebelum ia tenggelam. Misi pencarian berjaya menemui mayat mangsa. Sebahagian besar wilayah New South Wales dilanda hujan lebat dan banjir akibat fenomena La Nina. Keadaan cuaca ekstrim ini turut meragut beberapa nyawa sebelum ini. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Sebelum berpisah, saksikan kemeriahan pertandingan bowling antara kaki tangan TV Al-Hijrah yang berlangsung pagi tadi. Saya Al-Muslim Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.